Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Sofwan dan rakan-rakan. Saya Siti Nuranis Afika binti Razi dari Grup 8 akan memulakan pembentangan kritikan artikel pada hari ini. Okey, pertama sekali saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami iaitu Muhammad Amri Hakimi, Nur Hayati binti Harun, Siti Nuranis Afika, saya sendiri dan akhir sekali adalah Nur Maslinda binti Ismail. Untuk artikel yang kami pilih bertajuk Pentaksiran Alternatif, Pentaksiran Prestasi Autentik, Portfolio dan Kaedah Pelaksanaan Pentaksiran Prestasi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amri Hakimi, BM Andanan, pemegang nombor matrik P123205. Saya akan pergi pada soalan pertama, iaitu persoalan pertama adalah apakah idea-idea utama yang terkandung dalam artikel ini dan nyatakan idea-idea utama yang benar-benar menarik perhatian anda. Jelaskan. So, untuk persoalan pertama ini, jawapan yang diberikan adalah berkaitan dengan antara idea-idea utama dalam artikel ini adalah mengenai pentaksiran yang merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran untuk meningkatkan prestasi pelajar yang dinilai untuk meningkatkan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat. So, pentaksiran ini merupakan penilaian yang merupakan satu proses sistematik yang melibatkan pengumpulan, penghasilan, penterjemahan untuk tahap pelajar bagi mencapai objektif pengajaran. Selain itu, idea kedua terdapat pentaksiran alternatif yang merupakan satu bentuk hasil pengukuran yang menghuraikan pelbagai alternatif yang dijadikan sebagai satu ujian standard yang menggantikan pentaksiran konvensional bagi memerlukan pelajar menggunakan kemahiran berfikir pada aras yang tinggi. Dalam artikel ini juga diperlihatkan bahawa pentaksiran alternatif ini lebih difokuskan kepada pentaksiran prestasi dan menentukan penilaian yang ingin dibuat bagi menentukan domain kognitif pelajar. Okey, untuk persoalan kedua adalah berkaitan dengan adakah terdapat sebarang idea baru dalam artikel ini. So, bolehkah informasi dalam artikel ini diguna pakai secara praktikal? So, untuk idea barunya adalah pembaruan kepada idea pentaksiran yang diperkenalkan, iaitu berkaitan dengan pendedahan kepada pentaksiran alternatif yang merangkumi oleh taksiran prestasi, autentik dan portfolio. So, idea pembaruan tersebut adalah untuk menghubungkaitkan ketiga-tiga pentaksiran tersebut, iaitu autentik, portfolio dan prestasi tadi di bawah satu pentaksiran alternatif yang dilihat mampu menggantikan pentaksiran terdahulu yang berfokus kepada pentaksiran akhir semata-mata, iaitu lebih kita kenali sebagai ujian akhir tahun kan. So, selain itu, informasi dan idea dalam artikel ini boleh dipraktikkan dalam penilaian bilik darjah sekarang kerana bersifat lebih adil, terutamanya kepada pelajar-pelajar yang lemah apabila penilaian itu merangkumi proses daripada awal, pertengahan dan akhir penilaian. So, tidak hanya berfokuskan penilaian akhir semata-mata. So, ini memberi peluang kepada pelajar daripada peringkat awal perkembangan, pertengahan dan akhir pengembangan pelajaran tersebut. Saya akan membentangkan tentang kritikan artikel untuk soalan nombor 3, iaitu soalannya adalah adakah anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan segala intipati utama, perdebatan, perbincangan, hujahan dalam artikel ini dan jelaskan. Saya bersetuju dengan segala intipati yang penulis tulis di dalam artikel ini kerana intipati dan juga olahan yang dibuat oleh penulis di dalam artikel ini adalah sangat terperinci dan di mana pentaksiran alternatif dan juga kaedah pelaksanaan pentaksiran prestasi, penulis memberikan olahan yang sangat mendalam dan juga terperinci dan apabila membaca artikel ini, pembaca akan mudah memahaminya. Seterusnya, penulis juga membuat perkaitan antara pentaksiran dari segi pentaksiran prestasi, pentaksiran autentik dan juga pentaksiran portfolio dan apabila penulis membuat perkaitan ini, pembaca akan mendapat info-info yang lebih berinformatif dan memudahkan pembaca untuk memahami pentaksiran alternatif ini dengan lebih menyeluruh dan lebih mendalam. Seterusnya, penulis juga
menggunakan hujah-hujah dan juga olahan daripada sokongan rujukan daripada artikel-artikel lain bagi menyokong fakta yang ditulis di dalam artikel ini, menyebabkan artikel ini lebih berintipati dan mempunyai sokongan rujukan yang kuat. Dan akhir sekali ialah penulis menggunakan bentuk grafik di mana penulis menggunakan bentuk jadual. Hal ini memudahkan pembaca untuk memahami apa yang ingin penulis sampaikan tentang artikel penulis. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan saya yang lain. Terima kasih. Okey, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan ini. Untuk soalan yang keempat, apakah penilaian anda tentang organisasi dan penyampaian idea dalam artikel ini? Nyatakan sama ada artikel ini mudah difahami, lancar dan konsisten. Okey, untuk penilaian tentang organisasi dan penyampaian idea, penulis berjaya menyampaikan apa itu pentafsiran alternatif secara menyeluruh dan lebih jelas. Artikel ini dapat dijadikan bahan bacaan yang sangat baik kepada mereka yang ingin mengenali pentafsiran alternatif ini. Selain itu, penulis menggunakan dalam bentuk grafik. Artikel ini tidak hanya mengandungi tulisan fakta semata-mata, namun juga terdapat bentuk jadual yang telah dibuat oleh penulis. Para pembaca akan lebih tertarik jika terdapat carta, rajah ataupun jadual bagi menerangkan intipati artikel dengan lebih baik. Di samping itu, penulis banyak membuat olahan, hujahan serta sokongan rujukan daripada artikel lain untuk menyokong fakta yang ditulis oleh penulis dengan lebih baik. Artikel ini sangat berinformasi, mudah difahami, lancar dan konsisten serta sesuai untuk pembaca yang ingin mendalami pentafsiran alternatif dan kaedah pelaksanaan pentafsiran prestasi secara lebih terperinci. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya untuk meneruskan pembentangan ini. Antara cadangan penambahbaikan bagi kritikan artikel ni adalah melakukan kajian dengan empirikal melalui data-data yang ditunjukkan. Selain itu, membuat susunan fakta dan maklumat dengan lebih teratur dan menarik atau memudahkan ayat-ayat dan idea yang diterangkan supaya senang difahami oleh pembaca. Kemudian meletakkan banyak contoh situasi setiap jenis pentafsiran alternatif bagi menterjemahkan setiap konsep yang diterangkan di dalam artikel, dan akhir sekali adalah menyelitkan glosari.